turut memaklumkan bilangan kenderaan yang banyak. Punca peningkatan COVID-19 di negara ini sejak beberapa minggu lalu. Kesalahan yang dilihat sebagai kaedah terbaik ketika penularan COVID-19 ini. Kevin William, Berita RTM. Setahun bersama saluran berita RTM, Teguh Kita menang bersama. Teruskan sokongan anda kepada kami di saluran berita RTM yang sentiasa memberikan berita yang terbaik dan terkini dari lokasi dan yang pastinya sahih untuk anda. Selamat menyambut ulang tahun saluran berita RTM yang pertama. Kami sentiasa bersiap sedia untuk menyampaikan pelbagai informasi penting untuk anda semua rakyat Malaysia. Selamat ulang tahun saluran berita RTM. Teguh Kita menang bersama. Semestinya, saluran berita RTM, saluran yang terkini, tepat, padat dan sahih menyampaikan maklumat kepada anda. Saluran berita RTM, saluran aspirasi masyarakat. Bersama dulu kini selamanya, setiap masa di mana jua, tak pernah jemu walau seketika berkumandang di udara. Saluran utama negara tetap unggul sekian lama. RTM senantiasa. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Abang Muaz dan Abang Bersamad. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 5 Julai dimulakan dengan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat Sabtu lalu. Sarawak bakal merancakkan lagi pemberian vaksin COVID-19 pada fasa terakhir ini dengan sasaran 70,000 dos sehari dalam beberapa minggu akan datang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ogah Embas berkata Sarawak pernah mencapai pemberian 65,000 dos sehari, namun pada Sabtu lalu hanya dapat memberi lebih 47,000 dos. Kerana itu, usaha akan ditingkatkan untuk mencapai sasaran melalui pelbagai pendekatan diperkenalkan termasuk pasukan vaksin bergerak bagi memastikan kesemua 2.2 juta penduduk menerima suntikan menjelang Ogos depan. Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata demikian selepas membuat lawatan ke pusat pemberian vaksin di Akademi Jabatan Bomba dan Penyelamat di Bau. Beliau juga berkata pihaknya bersedia untuk menambah baik mekanisme sedia ada dari semasa ke semasa bagi memastikan proses pemberian yang lebih berkesan dan cekap. Menurutnya, setakat Sabtu lalu, sejumlah 1,456,831 penduduk Sarawak telah menerima vaksin. Ia merangkumi 1,178,303 penerima dos pertama, manakala 278,528 lagi penerima dos kedua. Dato' Amar Douglas menambah Sarawak kini menantikan ketibaan CanSino vaksin satu dos yang dijangka tiba pada pertengahan atau hujung bulan ini untuk diberikan kepada mereka yang berada di pedalaman. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Dato' Amar Douglas Ogah Embas berkata Sarawak menyerahkan kepada Majlis Keselamatan Negara untuk memberi kebenaran beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN berdasarkan pencapaian nilai ambang negeri ini.
Bagaimanapun, pihaknya akan meminta kerajaan persekutuan untuk membuat penilaian berdasarkan situasi COVID-19 di setiap daerah dan bukannya seluruh negeri. Ini kerana Sarawak merupakan sebuah negeri yang sangat luas dan daerah seperti Limbang sudah memenuhi nilai ambang serta layak beralih ke fasa seterusnya. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke pusat pemberian vaksin di Akademi Jabatan Bomba dan Penyelamat di Bau. Sabtu lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang juga Menteri Penyelaras PPN menyenaraikan Sarawak antara 9 negeri mencapai nilai ambang bagi liputan vaksin sekaligus mencukupi syarat untuk beralih ke fasa kedua. Seramai 158 orang penerima vaksin bagi kawasan perkampungan Iban di Stalun, Tanjung Manis menerima suntikan dos pertama semalam. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata menerusi Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak di bawah program Outreach Vaksinasi COVID-19 ini, ia dapat mempercepatkan proses pemvaksinan terutama di pedalaman. Jelas Datuk Len Talif Saleh, program ini bukan sahaja memberi kemudahan kepada masyarakat luar bandar, malah ia sekaligus memastikan tiada yang tercicir untuk divaksin. Kalau kita lihat daripada jumlah peratusan suntikan di daerah Tanjung Manis ini, kita sudah mencapai peratusan 92%, lebih daripada jangkaan kita. Datuk Len memberitahu demikian kepada pemberita semasa lawatan ke PPV di Dewan Masyarakat Stalun, Tanjung Manis. Sementara itu, penghulu Iban di Stalun, Mauh Bohom berkata dengan adanya PPV bergerak ini, ia amat memudahkan urusan vaksin tanpa perlu ke bandar. Turut hadir pada lawatan berkenaan Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusuf Abdul Wahad dan Residen Bahagian Mukah Hamdiah Bakir. Di Miri, 5 buah pusat pemberian vaksin industri PPVIN telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak. Menurut Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin, dengan kelulusan di 5 PPVIN terbabit, ia sekaligus membantu mempercepat program vaksinasi di Miri. Datuk Lee menerusi kenyataan mendedahkan 5 PPVIN berkenaan adalah PPVIN Imat Riam, PPVIN Miri Port, PPVIN Petronas, PPVIN Sarawak Oil Palms Lambir dan PPVIN Saremas Suai. Kesemua PPVIN dijadual beroperasi pada Khamis ini bagi memudahkan pemvaksinan dilakukan kepada pekerja di sektor industri. Bahagian Miri mempunyai 4 kategori PPV iaitu PPV Awam, PPV Hospital Swasta, PPV Pengamal Perubatan Am dan PPV Industri bagi melaksanakan pemberian vaksinasi. Satu kenyataan mengatakan Ahli Parlimen Putrajaya mengabaikan penduduk di kawasan parlimen itu adalah tidak benar. Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata tuduhan yang dikeluarkan oleh seorang pemegang akaun Twitter itu adalah bersifat keterlaluan. Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi kenyataan media memberitahu hasil siasatan mendapati seramai 15 buah keluarga yang menghuni sebuah bangunan terbiar di Batu 9 Jalan Matang seperti yang didakwa individu terbabit bukan penduduk asal di Parlimen Putrajaya. Malah ada antara penghuni bangunan itu dikenal pasti sebagai pendatang asing tanpa izin. Datuk Seri Fadilah berkata, Pusat Khidmat Putrajaya juga telah beberapa kali menghantar bantuan makanan asas termasuk beras, telur dan gula untuk kesemua penghuni yang tinggal di bangunan terbiar itu atas dasar peri kemanusiaan. Justru tuduhan palsu dengan mendakwa penghuni terbabit adalah penduduk asal Putrajaya yang dibiarkan tanpa dibantu adalah keterlaluan, fitnah dan tidak bertanggungjawab. Dalam kenyataan tersebut, Datuk Seri Fadilah berterima kasih kepada semua pihak yang membantu menyalurkan maklumat dan menyeru bersama-sama membantu golongan memerlukan dan tidak menjadikan ia sebagai isu politik. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merekodkan sebanyak 365 kes baharu positif COVID-19 semalam, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negeri ini meningkat kepada 66,561 kes. Menurut kenyataan media Sekretariat JPBN Sarawak, sebahagian besar daripada jumlah kes yang dikesan melibatkan 218 kes dikesan di 5 daerah.
Daripada 365 kes baru positif semalam, daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi dengan 63 kes, diikuti Sibu 54, Tatau 42 kes, Seratok 31 kes dan Meradong 26 kes. JPBN turut melaporkan satu kes kematian melibatkan seorang perempuan warga tempatan berusia 59 tahun yang mempunyai komorbid dan telah meninggal dunia di Hospital Sibu. Ini menjadikan jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini juga meningkat kepada 419 kes. Dalam pada itu, terdapat 2 kluster baru diisytiharkan iaitu kluster Sungai Entajum Tatau dan kluster Sungai Pelepak Meradong. Sementara itu, satu kluster ditamatkan menjadikan 97 kluster masih aktif. Manakala Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi 3 buah rumah panjang distrik aman iaitu Rumah Majeng, Kampung Po Ai, Rumah Kedeni serta Rumah Mengga, Kampung Batu Besar telah dilanjutkan bermula 5 hingga 11 Julai. Pemilik anjing dinasihati supaya memastikan anjing peliharaan diasingkan daripada haiwan lain selama 30 hari selepas divaksin. Sarawak Disaster Information menerusi satu kenyataan memaklumkan ini kerana anjing peliharaan hanya terlindung daripada rabies 30 hari selepas vaksinasi. Kenyataan tersebut juga menyarankan pemilik anjing supaya meletakkan anjing peliharaan dalam kawasan berpagar. Selain itu, anjing yang telah disuntik vaksin rabies juga perlu dielakkan daripada haiwan yang bebas berkeliaran. Bandaraya Miri, Bandar Peranginan dan Pelancongan Sarawak akan terus diperhebat dengan kepelbagaian produk yang terdapat di kawasan berkenaan. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menyatakan antara yang bakal dibangunkan adalah dengan menambah baik pejabat lama daerah dan residen Miri sebagai Muzium Warisan Kebudayaan. Jelas Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, kini kementeriannya hanya menunggu dana berjumlah 49 juta ringgit bagi memulakan projek selain pihak konsultan juga telah menghantar pelan pembinaan berkenaan. Our former President Office, RDO Office, yeah, we are bidding for fund 49 million to improve and provide and turn that into a cultural heritage museum. Bercakap kepada pemberita di Miri, Datuk Sebastian mendedahkan muzium itu merupakan muzium kedua di bandar berkenaan selepas Muzium Petroleum Miri. Pejabat daerah dan residen Miri terletak di tengah pusat Bandaraya Miri kini telah dikosongkan setelah 2 pejabat berkenaan berpindah ke bangunan Kompleks Islam Sarawak Miri. Berita Pagi Sarawak edisi 5 Julai berakhir di sini. Terus patuhi SOP dan tepati janji temu vaksinasi anda. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.